Oh, di sini nggak tuh. Oke. Baca kabnya apa-apa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini Uncle live dalam TikTok. So, pada malam ni Uncle first time untuk live di sini untuk kita sharing mengenai isu-isu undang-undang syariah, khususnya bagi undang-undang syariah di negeri Sabah. Malaysia pun Amnya Malaysia lah kan, sebab kita punya undang-undang enactment ni dia tidak jauh beza sangat, kecuali ada beberapa enactment lah yang beza sikit. So pada malam ni Uncle try mau sharing mengenai isu syariah. So malam ni Uncle terpulang kepada semua follower TikTok. Kita mau berbincang pasal isu apa? Sama ada isu rumah tangga ataupun isu harta dalam Islam. So kita akan hari ini Uncle akan open apa soalan kamu untuk kita sharing ataupun jawab apa-apa persoalan syariah di dalam TikTok ini. So okay, so invite semua follower Uncle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Uncle tahu Nur? Nampak ya? Nur apa nih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan Nur. Mungkin kau cakap boleh beritahu daripada mana dan apa persoalan undang-undang syariah yang kita boleh share hari malam ni untuk semua follower lain. Bagaimana suami tidak bagi nafkah? Yang ini daripada siapa ni? Syasha kan ni? Okey. So, apa isu suami tidak bagi nafkah? Okey, di dalam undang-undang syariah kita ada memperuntukkan di dalam undang-undang keluarga Islam negeri masing-masing lah, di mana seorang isteri itu boleh menuntut atau membuat satu permohonan tuntutan nafkah semasa si isteri, dan boleh juga menuntut tunggakan nafkah si isteri selama mana si suami itu tidak bagi nafkah. So, apabila kamu sudah tahu ada undang-undang yang memperuntukkan kamu boleh buat tuntutan, buatlah tuntutan nafkah isteri itu di mahkamah syariah yang terdekat di mana kamu bermastautin ataupun bermukim. So, Uncle mau tengok lagi apa soalan ni. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Salam dari Keningau. Ini orang kampung Uncle ni, Keningau. So, yang lain, mampu bagi nafkah siapakah yang patut tuntut? Yang patut tuntut tu si isteri, okey? Cerainya Ustaz. Apa ni? Apa soalan dia ni? Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kalau tinggal sekali dengan suami serumah, boleh minta fasah tak? Boleh. Apa-apa pun sebab kamu boleh minta fasah. Tapi pastikan ada alasan di dalam fasah tu sendiri. Paling lazim orang minta fasah ni sebab nafkah, lazim menyakiti, ditinggalkan suami selama setahun ke atas, ataupun mungkin si suami itu sudah kena sumbat di penjara lebih 3 tahun. Semua itu alasan-alasan yang membolehkan fasah. Assalamualaikum. Kalau anak umur 5 tahun dan 4 tahun, hak jagaan sama siapa dapat? Okey. Dalam enactment, untuk hak jagaan anak ataupun hadana, anak di bawah 7 tahun lelaki dan 9 tahun perempuan, keutamaan adalah kepada ibu selagi mana ibu tidak melanggar 5 perkara di dalam undang-undang. Apakah perkara-perkara tersebut? Perkara tersebut yang pertama adalah si mama tu tidak kahwin baru. Okey.
Kalau dia kawin baru, so hak jagaan dia boleh hilang. Yang kedua apa? Dia tidak buat satu perkara yang membolehkan si bapa kandung tu tidak dapat jumpa anak. Contoh dia pindah tanpa pengetahuan bekas suami. Itu salah satu. Ataupun mengelak si bapa ni untuk melawat anak. Itu juga salah satu alasan kenapa si ibu boleh hilang hak jagaan anak. Yang seterusnya mungkin apa lagi yang boleh menyebabkan hilang hak jagaan anak tu? Yaitu murtad, keluar daripada Islam. Itu confirm si ibu akan hilang hak jagaan anak. Yang ketiga adalah berperangai keji. Apa yang diiktiraf berperangai keji? Contohnya jadi JRO, pelacur, jual dadah, pengedar dadah. Itu berperangai keji. Yang kelima apa? Cuai dalam menjaga anak. Contohnya membiarkan si anak ni tidak sekolah, lepas tu berlakulah penderaan disebabkan oleh kecuaian si ibu. Contohnya dia punya boyfriend lah pergi dera anak. Itu adalah yang menyebabkan seorang ibu tu hilang hak jagaan anak. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Actually tulisan dia terlalu kecil. Uncle susah mau baca ni. Jatuh talakkah kalau suami lafaz cerai? Alamak, macam mana ni? Ini bang. Boleh besar lagi soalan ni, tulisan ni. Tak Apa boleh. kecil, Uncle nampak Sini lah. Dah nampak. Assalamualaikum. Respect lah tu. Uncle, waalaikumsalam. Macam mana kalau suami tinggal isteri Selama 10 tahun tapi masih memberi nafkah? Kalau kamu mau bercerai, kamu boleh gunakan alasan lain. Contohnya kamu nak kena bagi nafkah batin 10 tahun kan? Nafkah tu banyak, nafkah batin, nafkah zahir. Ataupun kamu ni rasa macam tidak ada laki. Kamu punya emosi ataupun mental kamu teraniaya disebabkan oleh suami yang mengabaikan kamu. Kamu boleh guna alasan yang itu untuk cerai fasah. Seterusnya, bosku, jatuhkah talak kalau suami lafaz cerai 3 kali pada satu masa yang sama? Hal ini, bila laki lafaz talak 3 kali, that mean itu talak 3 sudah tu. So, make sure suami yang buat lafaz talak ni di luar mahkamah ni, si isteri perlu daftarkan lafaz tersebut di mahkamah untuk disahkan. Sama ada kes ini sudah jadi talak 3 atau talak 1. Cuma hakim bicara saja yang boleh memutuskan. Sebab setiap hakim ni kadang-kadang dia punya pendapat tu berbeza. Jadi apa yang Uncle mau advise kepada yang bertanya tadi pasal 3 kali talak ni, supaya kamu cepat-cepat segera mendaftarkan lafaz talak keluar mahkamah tersebut di mahkamah syariah di daerah kamu. Yang terdekat. Seterusnya, apa ni? Sama tapi baru 1 tahun saya. Uncle berapa paham? Kalau sudah tuntutan jagaan anak ada husband saya kawin baru. Lepas tu dia buat tuntutan juga nak jaga anak. Adakah dia dapat? Di dalam kes hadanah ataupun hak penjagaan anak, biasanya mahkamah ataupun hakim bicara akan tengok di mana anak tu lebih sesuai tinggal. Di mana anak tu kebajikan dia lebih terjaga, kesihatan dia lebih terjaga, pendidikan dia lebih terjaga, apalagi dia punya kesihatan lebih terjaga. So, hakim akan ambil 4 aspek tersebut. Jadi, di mana antara ibu dan bapa tu, dia punya kebajikan anak tu lebih baik, maka hakim akan putuskan di tempat tersebut. Bagi anak yang di bawah umur lah, kalau ada isu. So, dia bergantung kepada macam mana kamu present, kamu punya fakta terhadap kamu ni tempat kamu lebih bagus anak tu tinggal. Kamu lebih bagus jaga daripada
si bapa atau si bapa lebih bagus jaga daripada si mama. Kamu perlu buktikan di mahkamah. Okey? Kalau bekas suami tidak mampu bagi nafkah, alamak, mana sudah soalan tu. Tarik atau nak naik siapa tu? Sekarang ayah kandung okey, apa ni, uncle mahu tanya, saudara saya duduk apa ni, kebajikan ni, masyarakat, lalu saya ambil anak saudara di kebajikan. Uncle mau tanya, anak saudara saya duduk kebajikan. Uncle nak faham soalan. Bang, duduk di mana? Saya duduk di mana? Kau tinggal mana betul? Oh, uncle tinggal di KK. Office firma guaman pun di KK. Paling gini ya. Lafaz itu sudah lebih dari 10 tahun. Macam mana tu? Apakah status anak yang seterusnya? Okey. Sekarang begini. Mana-mana lafaz yang lebih 10 tahun tu perlu disahkan. Okey. So, bagi anak tersebut, itu kamu boleh buat pengesahan nasab anak di bawah undang-undang persetubuhan syubhah. Don't worry. Yang penting kamu sahkan dulu lafaz cerai yang 10 tahun tu. Okey, dalam undang-undang syariah, kita tidak ada limitation time. Kalau dia sudah lafaz tu 15 tahun yang dulu, kamu belum daftar, kamu perlu daftarkan lafaz cerai tersebut untuk dipastikan sama ada lafaz cerai tersebut sah ataupun tidak. Hanya hakim bicara. Sebab apa? Keterangan suami itu diperlukan. Okey, jatuh talakkah kalau ditinggalkan 10 tahun tanpa... Okey, ini soalan uncle sudah balik-balik jawab. Cerai tidak akan berlaku secara automatik melainkan mati. Itu namanya cerai mati. Yes, dia automatik bercerai sebab husband dia meninggal. Yang hidup, walaupun kena kasih tinggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ataupun laki sudah masuk penjara 10 tahun kah, seumur hidup kah, selagi mana seorang isteri itu tidak membuat tuntutan atau permohonan di mahkamah syariah, maka dia tidak akan bercerai. So, kalau mau bercerai, kena buat tuntutan di mahkamah syariah. Faham apa puan? Uncle pun dah nampak puan apa tu. Kau bagi lo gift-gift lah. Okay. Kamu kasih. So, okay. Siapa yang suka live uncle pada first time ni, tolong bagi gift lah. Apa benar? Tak tahu. Gift kah apa kah? Nasi lemak. Nasi lemak kah? Apa tu? Uncle pun tak faham. Entah, ni nak gift betul. Oh, ada Nasi gift ni. lemak. Nasi lemak, ketupat, angpau Ada raya, bunga ros, pizza. Wow. Ada bulu lagi. Oh, nasi lemak pun ada. So, ada macam-macam. Okay, boleh bagi gift. Whatever gift. Okay, untuk support uncle punya live ni di TikTok. Supaya Actually, ini uncle punya CSR. Uncle punya khidmat masyarakat lah kan. Sebab uncle faham ramai klien uncle mungkin dalam golongan yang kurang mampu untuk membayar konsultasi terhadap seorang peguam. So, banyak juga yang tanya, uncle, kenapa ada cas bayaran? Yalah, uncle harap follower pun faham. Sebab kami ni lawyer syar'i swasta, cari makan dengan kami punya perkhidmatan. So, langkah uncle untuk bersedekah ataupun sharing ilmu untuk secara free adalah melalui TikTok, FB, Insta ataupun media-media elektronik ni lah, supaya ramai orang boleh belajar. So, bagi mereka yang personal, privately, tanya uncle. So, biasanya uncle akan charge. Okay? So, charge bayaran dia tu, kamu boleh tanya uncle lah nanti secara personal sama uncle berapa yang uncle charge. Kalau dalam ni, dalam TikTok ni, free. So, bagilah uncle tu, apa nama dia tu? Gift apa-apa yang TikTok sediakan dalam tu, ada pizza lah, nasi lemak ke apa kan, untuk support kan. Orang cakap give intake lah. Ini first time ni uncle buat live di TikTok. Actually uncle nak puas hati bah kamu soal ni, sebab uncle nak nampak tulisan dia terlampau kicik, kedek-kedek ni.
jatuh talak apa? Okey, kita baca lagi soalan lain. Hai Uncle. Okey, hai. Assalamualaikum. Apa? Ada cara tak macam mana nak buat untuk tuntut hak nafkah anak? Macam mana ni? Ada cara tak macam mana nak buat untuk tuntut hak nafkah anak? Ada cara dia datang pergi mahkamah, just isi borang, tuntutlah kamu punya nafkah anak. Okey? Sebelum kamu buat tuntutan tu, nafkah anak tu, dia akan tanya berapa mau tuntut tu nafkah. So, kamu sendiri kena tahulah berapa kamu mau tuntut. Let's say lah kamu cakap mau tuntut RM500. Kamu buktikanlah. Kenapa RM500 kan? Dah kan kamu pun suka-suka saya letak 500 lah, 1,000 lah kan? So, paling senang lantik peguam. Kamu kena ingat peguam ni memang ada cas bayaran. Tapi kamu boleh berunding dengan peguam untuk membayar macam mana terms yang kamu selesa. Kalau macam sama Uncle ada skim pembayaran ansuran, tidak masalah. So, tidak ada alasan lah kamu tidak boleh hire peguam. Ada yang cakap saya suri rumah Uncle tiada pendapatan. Isunya carilah pendapatan. Kan sekarang ni banyak saja cara untuk mencari pendapatan. Ada yang jual online kan, ada yang buat kuih, macam-macam lah cara. So, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Okey, kita teruskan dengan soalan-soalan lain. Suami sudah lafaz cerai tapi tak datang mahkamah, tak nak bagi kerjasama, bagaimana ya? Okey, kalaulah ada lafaz talak yang disaksikan oleh mana-mana saksi, kamu boleh bawa tu saksi. Contoh, waktu lafaz cerai, suami tu lafaz ada kamu punya anak. Anak kamu ni sudah mumais, let's say sudah 12 tahun. So, dia pun boleh jadi saksi. Mungkin waktu lafaz cerai itu ada kawan kamu di sebelah, ada jiran kamu dengar, ada adik-beradik kamu, ada mama kamu, ada siapa. So, saksi ni boleh datang ke mahkamah sekali untuk menjadi saksi terhadap lafaz cerai suami kamu tu. Biarpun suami tidak datang, tapi penyampaian tu sudah sempurna, kita boleh teruskan kes untuk PCLM ataupun pengesahan cerai luar mahkamah. Yang selalu terjadi di buang kes ni apabila lafaz tu saksi pun tiada, dokumen WhatsApp apa pun tiada, suami lagi tidak pandai datang, selalunya mahkamah akan buang kes tersebut. Tapi Uncle pernah ada satu kes di mana dia melibatkan golongan kerajaan. Contoh si suami itu kerja government. So, biasanya hakim boleh guna kuasa dia untuk mengeluarkan waran tangkap kepada si suami bagi hadir ke mahkamah. So, be careful kepada suami yang government servant. Hakim boleh keluarkan waran tangkap untuk kamu hadir ke mahkamah. Yang selalu menjadi isu adalah suami yang kerja swasta ataupun kerja sendiri. So, tidak tahu di mana mau tangkap. Okey, Uncle pergi soalan yang seterusnya. Ada cara tak macam mana nak buat untuk tuntut? Okey, tadi Uncle sudah jawab. Boleh kalau sudah bercerai selama... mana hilang sudah ni? Kalau suami suka menghina dan mengharam, alamak, apa ni, invitation go live together, tak maulah. Apa ni? Sorry ya, Uncle terpaksa decline. Ini first time Uncle live. So, orang invite Uncle pun dah berapa pandai. Ini pun Uncle baru mau start, mau tengok macam mana. So, sorry ya, bukan mau jual mahal. Uncle just mau next time lah. So, mana ni? Uncle tidak dapat gift ni. Alah, hai, macam mana ni? Ada lah, banyak lah. Mana gift dapatkah? Anda nampak pun. So, Uncle tengah fikir ni, macam mana mau kasih besar ni tulisan supaya Uncle boleh baca. Bolehkah suami jadi wali kepada anak perempuannya kalau apa ni? Dah pernah berzina dan penagih. Okey, macam ini. Uncle faham banyak yang ada bagi isu. Kadang-kadang si suami bapak dia pakai anting-anting lah, penzina lah, apalah. Okey, di dalam Islam, dalam undang-undang syariah, selagi mana bapak dia tu sah taraf,
berbinkan kepadanya, berbintikan kepadanya. Sorry. Apa lagi ni? Invitation. Okay. Go live together lah. Uncle paksa reject lah. Uncle belum pandai lagi. Okay. So selagi mana bapa dia tu memang bapa yang dinasabkan, berbintikan sama dia, orang cakap beginilah, daripada tarikh kahwin tu, kelahiran anak tu lebih daripada 6 bulan, so bapa dia layak untuk mewalikan anak perempuannya. Senang cerita. Kadang-kadang ni dulu-dulu dia punya sijil lahir ni main buyuk. So untuk pastikan bapa tu boleh mewalikan tu, tempoh kelahiran anak tu cukup 6 bulan komariah ataupun 180 hari. Okey, faham ah? So tiada isu lah bapa dia penzina ke isap dada ke apa, still boleh. Itu pun still boleh. Tidak ada pula mahkamah memutuskan hakim penagih dadah, bekas penagih ke apa tidak boleh jadi wali tu. Belum setakat ni belum ada lah. Okey. Dalam tempoh iddah, suami ada lafaz talak 3. Macam mana tu uncle? Okey, kamu perlu buat pengesahan juga walaupun dalam tempoh iddah. So maksudnya kalau dikira ni talak ni terlebih 4 sudah ni. Walaupun yalah sudah bercerai sekali disebut lagi talak 3 kan. So perlu buat pengesahan biar hakim yang memutuskan sama ada talak 3 tu sah ataupun tidak. Ada dokumen bukti segalanya tapi suami tak datang juga. Sudah 2 kali di mahkamah syariah. Uncle punya advice, dapatkan peguam. Okey? Kalau kamu buat sendiri banyak benda yang kamu tidak tahu macam mana mau buat. So dapatkan perkhidmatan peguam. Banyak yang tanya uncle tiada duit, uncle tiada duit. Okey, di Malaysia ni ada 2 cara. Ada peguam swasta, ada peguam kerajaan. So dapatkan hikmat peguam kerajaan bagi mereka yang kurang mampu. Faham ah? Bolehkah kalau sudah bercerai, sudah 3 tahun, bolehkah berbalik semula? Boleh. Nikah semula. Kalau dalam tempoh iddah kamu boleh rujuk. Macam mana cara rujuk? Ada 2 cara. Satu lisan, satu perbuatan. Lisan ni dia punya contoh begini. Ayang, mari kita rujuk balik sebagai laki bini. Bini pun cakap, okey bang, saya setuju. Itu lisan. Macam mana buat rujuk perbuatan? Berlakunya kelamin. Siapa yang dah tahu kelamin, nanti PM uncle. Nanti uncle beritahu itu kelamin apa. Okey. Soalan seterusnya. Okey, thank you uncle. Welcome. Sama-sama. Kepada bekas suami. Apa itu? Announce Miller. Okey, tiada soalan. Kita cari soalan lain. Dalam tempoh iddah suami ada. Okey. Suami sudah lepas cerai. Ada kemungkinan tak untuk mahkamah luluskan sahaja poligami? Okey, begini. Mahkamah hanya boleh luluskan poligami apabila si suami itu cukup syarat terhadap permohonan poligami. So don't worry, bagi si isteri dia tetap akan diberikan ruang untuk buat bantahan ataupun macam mana. Okey. So bagi yang dah tahu macam mana mau buat, kalau sudah suami buat poligami, uncle punya tips cari lawyer lah. Macam uncle punya case tadi. Suami dia mau berpoligami, so uncle mewakili pihak isteri. Uncle buat affidavit jawapan terhadap permohonan. Last alhamdulillah suami dia surrender, tarik balik. Sebab apa? Berkemungkinan tak mampulah. Kan? Sebab uncle request bini minta sebulan berapa, nafkah anak, nafkah bini berapa, lepas tu hartas pencarian macam gini, penggiliran macam mana, semua uncle request. Sebab kalau uncle bantahan pun nanti dia kahwin kampung. Bagus uncle setuju kalau dia setuju uncle punya syarat. So alhamdulillah mungkin laki dia surrender, tarik balik kes, dah jadi. So moral of the story, dapatkan hikmat peguam lah. Kalau kamu sayang marriage kamu, kan? Okey. Kalau suami suka menghina dan mengharamkan duit belanja, apa pandangan uncle? Hei, kalau laki begini ni, bagus kamu cari laki baru lah. Kan? Itu saja lah uncle punya pandangan. Kalau sudah kuat menghina, apa yang syok laki kuat menghina? Tentu kau berkawan sama kucing, dah pernah kena hina. Okey, itu pandangan uncle lah. So, kamu boleh buat tuntutan lah di mahkamah. Kamu boleh buat tuntutan cerai, kalau mau bercerai. Lepas tu,
kamu buatlah tuntutan nafkah tuh. So, biar dia tahu yang nafkah duit kamu dapat tuh adalah memang tanggung jawab si suami. Paling soalan nih. Uncle, kalau suami apa namanya nih? Pelit. Kalau suami pelit dan tidak terbuka masalah kewangan, apakah kita, ini Indonesia ni. Tak faham lah, maaf. Oke, sorry ya Mbak. Uncle-mu nggak paham. Kalau suami suka menghina itu sudah. Oke, sudah. Oh, dia gini. Ini dia mana yang first di Aku pun atas? dah tahu, aku dah tahu. Oke. Ini Boleh ada cara kah? macam mana nak buat tuntut. Ni sudah di bawah lah, Lai. So, oke. Kalau talak 3 tu sah, mestikah kahwin lain dulu baru boleh rujuk balik? Iya, bukan setakat kawin lah. Kena berkelamin dengan suami baru. Lepas tu kalau Cina bercerai, buta. ini yang orang gelar Cina buta lah. Oke. Ni lagi, okay. Baru aku baca. Terima kasih. Kalau suami tidak bagi nafkah dekat bukan. Istri, Ini apa, macam mana dikira istri nusyus? apabila si suami membuat satu tuntutan istri nusyus, biasanya istri nusyus ni ada lari dari rumah, tidak memberikan keizinan untuk suami nafkah batin, itu ada. Lepas tu keluar tanpa izin lah. Lepas tu membuat perkara yang suami tidak izinkan. Okey? Jadi itu nanti uncle akan detailkan lah mengenai nusyus. So, nusyus seorang isteri ini, dia mesti mendapat perintah mahkamah. Ada orang, dia cakap isteri yang nusyus tidak layak menerima nafkah. Itu betul. Tapi bila mahkamah keluarkan perintah nusyus terhadap si isteri. Masalahnya orang suami-suami selalu cakap, kau sudah keluar dari rumah, kau nusyus. Dia saya sebut nusyus, mahkamah dah keluarkan pun perintah nusyus. So, isteri itu tidak nusyus. Okay? So, banyak orang tersilap bercakap nih. Tersilap, mau cakap. Kau mau declare seorang isteri itu nusyus, dia perlu ada perintah mahkamah. Sebab benda mau cakap orang nusyus ni, mana boleh main suka-suka. Kau nusyus, kau nusyus, kau nusyus. Mesti ada perintah mahkamah. Faham Kalau suami tidak bagi, ni sudah juga. Di bawah batu, di bawah. Terima kasih. Okay, no question. So, setakat ni Alhamdulillah. Berapa lama sudah Uncle live ni? 40 minutes. Boleh explain lagi jenis talak secara kinayah? Okay, talak kinayah ni paling senang macam gini lah. Apa ni? Invitation together. Okay. Cerai lafaz kinayah ni apa-apa yang berunsurkan perceraian tapi samar-samar. Contoh, okey, kau sekarang boleh balik ke rumah ibu bapa kau. Kita tiada suruh hubungan apa-apa. Itu kinayah. Dia dah sebut cerai. Dia dah sebut talak. Tapi dia suruh balik di rumah ibu bapa. Lepas tu cakap lagi kita tiada hubungan apa-apa. Itu kinayah. Di mana lafaz kinayah ni perlu disahkan di mahkamah, di mana mahkamah nanti akan tanya si pelafaz tu atau si suami tu, apa niat kamu lafaz begitu? Kalau niat dia bercerai, maka jatuhlah talak. Kalau dia cakap saja mau kasih, saya tidak niat pun mau bercerai, saya mau suruh dia berfikir dulu balik rumah bapak dia supaya dia itu keterangan. Okey? Faham So, untuk apa-apa lafaz yang samar-samar lah, yang nampak macam dia ni mau cerai aku, tapi aku rasa macam yang ada keraguan, kamu macam tapi mau kena cerai. Itu kinayah. Dia samar-samar. So, apa dia perlu buat? Apa tindakan kamu bila sudah suami itu lafaz cerai kinayah? Kamu perlu pastikan. Kamu perlu daftar lafaz tersebut di mahkamah syariah. Okey, faham So, Assalamualaikum. Mau tanya, suami selalu bagi duit tapi untuk beli lauk, dia cakap itulah nafkah. Nafkah, yalah nafkah. Baru suku tu nafkah. Nafkah isteri ni, dia ada 5 perkara perlu di cover. Tempat tinggal, makan minum, pakaian, okey. Lepas tu ubat-ubatan. Lepas sudah pakaian tu dia punya alat makeup, keperluan pribadi si isteri.
Kalau setakat makan baru 1/5. Yang 4/5-nya mana? So, isteri masih boleh klaim. Okay? Masih boleh buat tuntutan. Macam kamu, gaji kamu sepatut 1,000. Yang di dalam sepatutnya. Tapi kena bagi 200. Mana lagi 800? Begitu, ha? Wife ni. Pertama, aduh, mata uncle ni tua sebenarnya. Wife pertama nikah dari Thai. Di Thai. Wife kedua berikutnya di Malaysia. Kalau wife pertama daftar di Malaysia, macam mana? Apa yang macam mana? Alhamdulillah lah dia daftar. So, 2 lah. Kena buat daftar poligami. Okay? Yang mana-mana nikah di luar negara, contohnya Thailand, kamu perlu buat pengesahan nikah dalam bracket poligami kalau pernikahan yang kedua. Okay? Kena buat di mahkamah syariah. Pastikan dokumen lengkap. Orang yang kahwin di Thailand tu, pastikan surat konsulat kamu original. Uncle pernah sudah mewakili. Dia cakap nikah dia sijil betul, tapi surat konsulat palsu. Maka di-reject oleh mahkamah syariah. So, make sure kamu tidak terjebak dengan sedikit nikah palsu. Ha? Kadang-kadang nikah ori, surat konsulat palsu. So, make sure lah. Kalau suami cakap, apa ni? Kalau suami Tak cakap, nak juga anak-anak kau tak boleh jaga anak-anak keluar dari rumah. Macam mana tu? Kalau suami cakap Tak nak jaga atau tak nak juga? tak nak juga anak-anak kau boleh keluar. Tak nak dari jaga rumah. kali. Macam mana tu? Okay. Itu, that's why uncle cakap. Orang yang suruh keluar daripada rumah, dia ni macam lafaz kinayah. Di mana lafaz kinayah dia tu, dia perlukan keterangan si suami di mahkamah. Apa tujuan dia suruh keluar daripada rumah kalau nak mau jaga anak? Adakah dia mau cerai kah atau apa? So, hakim bicara akan tanya tu si suami. Ha? That's why kita perlu ambil tindakan dengan mendaftarkan lafaz cerai kinayah tersebut di mahkamah syariah. Kiraan tetap wife pertama kah uncle? Alah, pertama kah, kedua kah, tiada beza pun dalam undang-undang syariah. Bahagian tetap sama. Don't worry about title pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau dia title datuk, iyalah, kali boleh dapat datin kan. Yang kedua anda dapat datin. Abang nak tanya, kalau apa ni? Abang. Yalah abang. Abang mau tanya kalau beli rumah time bujang, tapi bila kahwin suami meninggal, Boleh. boleh tuntut tak harta tu? Tak boleh, kecuali ada penambahan. Contoh macam ini. Suami punya rumah dia beli semasa belum kahwin. Semasa sudah kahwin, kamu ada buat renovation dapur ataupun ruang tamu ataupun kasih jadi 2 tingkat. Perubahan harta itu hartas pencarian, kamu boleh tuntut. Yang asal kamu tidak boleh tuntut. Faham ah? Itu kalau rumah. Contoh tanah. Suami ada beli tanah, tapi semasa kamu kahwin, kamu ada usahakan kelapa sawit atau getah. So, penanaman getah atau kelapa sawit tu, dia punya hasil tu kamu boleh tuntut. Itu hartas pencarian. Tanah tu tidak boleh. Apa lagi soalan ni? Abang nak tak? Okey, yang itu sudah okey. Sayang apa ni? Okey. Apakah yang harus dilakukan apabila ada pihak ketiga, bapa mertua, yang push ke arah perceraian? Inilah, begini cerita dia ni. Bab orang ketiga ni, banyak yang tanya uncle, macam mana mau kasih kena di jenayah syariah? Isunya benda ni, ada lawyer yang cakap boleh. Hakikat dia, isu jenayah ni didakwa oleh pendakwa syariah, bukannya peguam. So, proses kamu mau dakwa orang ketiga bla 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 ni, yang orang lawyer tu cakap boleh dakwa tu, dia punya reality, tiada orang dakwa. Itu dia punya reality. So, reality dia, kalau bapa mentua kah, mama mentua kah yang menyebabkan kamu bergaduh, kamu perlu bincang secara bersemuka.
kamu kena heart to heart. Tidak boleh selamat, apa boleh buat? Cerai lah. Sebab memang sudah tidak boleh diselamatkan kan. Jadi pandangan uncle, kita berusaha dulu untuk menyelamatkan. Tidak selamat, just separate. Separate ni bukan hina juga, tidak salah dari segi undang-undang, sebab tu dibenarkan perceraian. Banyak cara perceraian, okey? Uncle jangan skip. Apa yang skip? Lafaz cerai. Apa ni? Uncle jangan skip. Dia mau baca lah betul. Lafaz cerai pagi, tapi petang Rujuk. buat kelamin. Lepas tu kira rujuk ke? Kalau isteri tak nak, macam mana kau beli kelamin lah kalau kau tak nak? Macam ini. Betul, itu dikira rujuk apabila berlakunya kelamin. Kalau kecuali kau cakap kau kena rogol, itu cerita lain. Sebab rujuk ni ada dua cara. Tapi whatever happen, bila sudah lafaz cerai, kamu perlu sahkan di mahkamah. Sebab biasa juga perkara ni berlaku. Dorang ni bercerai tapi ada berlaku kelamin. So benda ni kenapa perlu daftarkan di mahkamah? Supaya kamu tahu kamu ni sudah cerai talak berapa. Sebab kalau tidak, suami tu yang mulut cabul tu, dia sentiasa akan melafazkan talak. Nanti kamu pun tidak sedar kamu sudah kena talak. Talak 1 kah, talak 2 kah, talak 3. So apabila kamu buat pengesahan, sekurang-kurangnya si suami itu serik ataupun berhati-hatilah lain kali. Sebab apa? Sudah ada cerai lafaz yang pertama. So tinggal lagi 2. Kalau dia lagi sembarang untuk berlafazkan cerai, tinggal lagi 1. So itulah sebab kamu perlu sahkan di mahkamah. Okey, uncle tidak skip sudah. Mana yang ke skip ni? Apakah yang harus dilakukan apabila ada? Itu sudah uncle jawab. Maaf tuan. Apa lah kau tuan-tuan sana, panggil uncle ya. Apa lagi? Tadi tak sampai, tak sempat dengar jawapan dari tuan. Saya tanya, cerai fasah tak boleh buat apa-apa tuntutan ke? Boleh. Jangan risau. Kamu boleh buat tuntutan muta'ah. Tak payah risau, boleh buat. Terima kasih atas info. Sama-sama. Bersama dengan orang lain, lalu isteri nusyus. Macam mana? Apa yang macam mana? Uncle pun dah faham soalan kamu ni. Nanti bagi spesifik lah. Pandai pula kamu declare diri kamu nusyus. Uncle pun dah faham. Kalau suami mengaku, okey. Itu soalan kasih detail. Uncle dah faham ah? Siapa tu nama dia tu? 2712. Tuan, saya nak tanyalah, tanya saja. Kita boleh minta perintah taat untuk si isteri? Boleh? Kenapa tak boleh? Sebaik-baiknya sebelum kamu mau buat tuntutan isteri nusyus, kamu sepatutnya membuat isteri kembali taat. Perintah isteri kembali taat. That is the good way. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, ini ada kawan, alamak apa tu? Ini ada kawan saya. Tuan, ini ada kawan saya, suaminya ada lepaskan cerai di status WhatsApp. Adakah itu dah jatuh? Ini uncle mau ulang cakap. Apa-apa lafaz cerai di luar mahkamah perlu disahkan di mahkamah. Jatuhkah talak itu atau tidak? Hanya hakim bicara sahaja yang boleh menetapkan dan memutuskan. Faham puan? Pergi. Suami ada lafaz taklik tapi tidak mengaku. Adakah perlu angkat sumpah di mahkamah jika isteri langgar taklik itu? Iya. Apa-apa taklik yang dilafazkan oleh si suami perlu kamu sahkan di mahkamah. Walaupun tanpa niat lah. Kalau si suami menipu dengan bersumpah nafi, dia tanggunglah itu sumpah. Uncle tahu, memang
banyak berlaku dia ada taklik tapi dia tak mau mengaku. Dan suami ni sanggup bersumpah pula di mahkamah yang mahkamah panggil itu sumpah nafi. Biasanya hakim bicara akan dalam permohonan cerai. Suami ajak nak kelamin, tapi isteri dah tak ada hati. Isteri tak nak. Dosa ke? Tidaklah. Ngapa pula dosa kamu tidak mau? Kan? Mana boleh main paksa-paksa macam kahwin. Okey, faham ah? Uncle, macam mana nak tuntut cerai kalau suami tak mampu bagi nafkah? Suami cuma bayar rumah saja. Buatlah permohonan fasah ataupun taklik, okey, di mahkamah syariah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak bang. Panggil uncle saya, nak payah abang-abang tua sudah ni. Maksudnya keluar rumah tanpa izin suami. Apa yang maksudnya tiba-tiba ni? Cuba kasih tahu dari awal. Maksudnya nusyus kata. Okey, satu lagi info yang uncle mau bagi tahu. Walaupun mahkamah sudah keluarkan perintah isteri nusyus, perintah isteri nusyus ni bersifat sementara. Dia bukan kekal. Kalau kamu balik sama suami, taat kepada suami sudah bertobat, maka perintah nusyus tu habis. Okey, maksudnya dibatalkan. Dia bukan bersifat kekal. Itu isteri-isteri kena faham. So, jangan takutlah apabila dikenakan nusyus oleh mahkamah syariah. Okey, uncle, kalau bekas suami tak bekerja, masih dapat tuntut nafkah anak ke? Iya, dapat. Bukan dia cacat kan? So, itu alasan dia nak bekerja, itu dia punya hal. Dia mahkamah boleh tuntut tu nafkah anak juga. Okey? So, pandai-pandailah dia, keluarga dia yang bagi tu nafkah anak kalau dia dah dapat bagi. Sebab uncle pernah charge macam gitu. Isteri ni ya. Isteri seorang penagih bersama ada anak seorang. Sudah cerai. Dapat tak hak jagaan? Okey, kamu kena faham. Seorang penagih ni dia berbentuk sementara. Maksudnya dia boleh pulih, dia boleh bertaubat. So, InsyaAllah masih ada peluang kalau kamu boleh membuktikan kamu ni sudah bertaubat, kamu sudah healing, orang cakap sehat, clean daripada dadah. So, boleh dapatkanlah hak jagaan anak, terutama anak yang di bawah umur tu. Line tidak clear kah? Lebih kurang lah tu. Okey uncle, syukran. Cakap Arab kotok. Afwan. Kalau dalam proses fasah tak tinggal dengan suami, bolehkah? Boleh kalau kamu ada ancaman keselamatan ataupun ancaman terhadap pelupusan harta kamu. Okey? So, kamu boleh tidak tinggal sama-sama bila ada ancaman keselamatan. Contoh kena ugut ke, apakah kena pukul ke, boleh. Kamu boleh tinggal asing. Kamu takut daripada pergaduhan ke. Uncle mau tanya, dalam lafaz taklik, mana ni? Banyak juga. Uncle mau tanya, dalam lafaz taklik memang perlu ada perkataan cerai ke baru dikatakan taklik? Ya, betul. Taklik ni dia kalau, contoh macam ini. Kalau kau keluar daripada pintu rumah ni, kita bercerai. Sekali tengok bini dia betul-betul keluar dari pintu tu keluar. Itu maksudnya kalau tu ada taklik lah tu. Bini dia keluar saja, maksudnya cerai berlaku. Dan cerai ini dikategorikan taklik, tapi lafaz cerai di luar mahkamah. So, kamu kena buat PCLM di mahkamah syariah. Kadang-kadang ada orang klien tanya, apa tu PCLM uncle? Pengesahan cerai luar mahkamah. Uncle nak tanya, dalam lafaz taklik memang perlu ada, sudah perkataan cerai. Okay? Tumpang tanya pada uncle, kawan saya punya anak tidak setaraf. Sah taraf kali ya. Bisa bapa
membayar zakat atau ibunya, waduh, bayar zakat tidak masalah. Siapa-siapa saya bayar zakat. Bisa. Istri minta berpisah, cerailah. Dalam masa yang sama, suami failkan nusyus. Tak boleh ke berpisah tu? Tak boleh ke berpisah dulu ni? Kamu boleh tetap failkan cerai. Don't worry. Okay? Dia tengok hakim juga. Kadang-kadang hakim tu mau bicara nusyus dulu, baru bercerai. So, tapi isunya tetap masih boleh mohon cerai. Dan bapaknya kasih nafkah pada anak tidak sah taraf. Tidak masalah. Dalam undang-undang, bapa tidak sah taraf, dia tidak diwajibkan untuk bayar nafkah anak. Tidak diwajibkan. Tapi kalau dia mau bagi, sebab kesedaran dia sebagai bapa biologi, itu adalah lebih baik. Ingat anak yang lahir tidak sah taraf tu bukan dosa dia, tapi dosa kamu berdua. Siapa kamu berdua tu? Si bapak sama si mama tu lah. Kan? Dalam proses kejawatan kuasa pendamai, pihak ketiga menghalang untuk bersama isteri. Jadi, apa isunya tu Uncle pun dah tahu apa soalan kau. Okey. Terima kasih sekali lagi Uncle. Sama-sama. Isteri, alamak, mana? Tumpang tanya. Isteri sudah berulang kali keluar masuk penjara. Hal dadah. Hak jagaan berpihak pada siapa? Yang ini kalau kamu beli proof di mahkamah, si bapa ni ada peluang yang besar lah untuk dapat hak jagaan anak. Okay? So, pastikan kamu jangan melepaskan peluang. Okay. Tumpang tanya. Ya. Apa ni? Kalau pihak isteri tak bagi jumpa anak, padahal pihak suami diberi hak daripada mahkamah, macam mana? Inilah peluang kamu untuk ubah perintah hak jagaan anak. Bila kamu declare, kamu dihalang, pastikan kamu dapat buktikan. Macam mana kamu buktikan? Kamu bawa saksi, 2 orang lelaki ke, pergi mau jumpa tu anak, rakam, gambar, apa semua. Lepas tu kamu buat tuntutan di mahkamah untuk ubah perintah. Kenapa? Bekas bini nak mau kasih jumpa anak. So, kamu boleh dapat hak jagaan anak. Assalamualaikum Uncle. Apabila bertengkar, isteri cakap cerai. Cerailah. Lalu suami jawab, okey, apa hukumnya? Nah, itu hukumnya bukan hukum tu. Silap-silap jatuh cerai. Perlu kamu sahkan di mahkamah syariah terhadap lafaz dan perbuatan tadi tu. Okey, sekarang sudah jam 10. Jam 11. Jam 11. So, this is my first time and first day. Speaking English pula. Pertama kali Uncle live dalam TikTok. So, insyaAllah kita akan sambung pada malam esok. Jam berapa bagus? So, kita try lah tomorrow. Mungkin dalam jam yang macam gini jugalah kan. Sebab Uncle malam-malam ni biasa kupi-kupi sama bini. So, kita sambung lagi. Kita try live TikTok tomorrow. Actually, Uncle ni mau belajar macam mana. Mau kasih besar ni tulisan yang susah ni kalau terlampau muda ni. Dah nampak sudah. Okay. So, soalan yang Uncle dah sempat jawab ni, kamu soal balik lagi besok. Okay. Kamu kasih can. Uncle pun sudah sakit leher menjawab. Uncle nak tanya lagi. Kalau suami cakap sekiranya keluar rumah tanpa kebenaran, maka tak boleh masuk rumah. Uncle faham tu apa tu? Cuba aku try kasihan. Jap, okay. Begini. Boleh nampak tak? Alright. Okay. Oh, tak boleh juga. Memang begini je. So, cara mau kasih besar tulisan? Tak boleh. So small lah. So small gitu siapa betul? Macam mana mau baca, mau pakai dari tadi pula kau baca tu. Yalah, sakit mata. Boleh juga. Pakai iPad lah, ini baru nampak.
Nak saman suami boleh ke sebab dia tak mengaku anak? Saman suami pasal nak mengaku anak? Bos kau tinggal lah. Bagus ke tinggal jalan lelaki itu. Minta cerai. Cari Habis laki cerita. Buat tuntutan di mahkamah. Saman saya dia macam itulah. Okay? Okay, so thank you. Join uncle. Apa ni? Connect kat TV lah, uncle. Ui, bagus juga cadangan kau ni kan. Macam mana mau connect di TV Tapi lah? semua orang nampak nanti. Semua orang nampak. I mean kami semua lah nampak. Oh iya, betul. Okay, nampak. This is trial. Thank you bagi cadangan, komen, kan? So, Jalan sambung esok insyaAllah. kita sambung esok lah, insyaAllah. So, uncle harap faham. Kamu sedia solat. Thank you yang bagi apa ni? Thank you yang bagi gift nasi lemak, rose, whatever tu. Uncle pun dah faham kenapa perlu mau dapat tu benda. Tapi uncle happy lah sebab apa give intake lah orang cakap kan. Waalaikumsalam. Tak payahlah kamu panggil tuan-tuan. Mau habis sudah nih. Panggil uncle saja. Besok Uncle, lagi, besok please apa lagi? Esok jam berapa? Lebih kurang macam gini lah. Jam 10 lah. Okay? Janganlah 10. Jadi jam lebih lah. 10 lebih lah macam itu kan. Sebelum tidur tu uncle try untuk 1 jam ke live TikTok ni untuk orang cakap CSR uncle lah. So jumpa besok ready jam 10. Nanti uncle beritahu di TikTok lebih lah. 10 lebih. Tengok ni anak pun belum tidur lagi. Okay, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Faham ah? Faham tak? Ini apa? And now. And now